dengan taklimat pada hari ini. Saya sharekan dulu presentation. Okay. Kertas kerja yang saya akan sharekan sebentar ini adalah kertas kerja yang saya dapatkan daripada mesyuarat bersama-sama dengan Sekretariat KRS Daerah Kelang. Okey. Sekejap. Okey, dia tengah loading sekejap. Okey, baik. Baik, semua orang boleh nampak tak? Boleh cikgu. Semua orang boleh nampak? Okey, boleh nampak Boleh cikgu. Boleh cikgu. Sekretariat KRS Daerah Boleh Kelang. cikgu. Baik, taklimat program co-curriculum cabaran KRS tahun 2021. Okay, hari ini semua ialah dalam mesyuarat yang saya hadiri pada tempoh hari lah. Okay, jadi saya teruskan kepada page yang seterusnya. Sebab akan ada page yang kita akan skip sebab dia melibatkan sekolah menengah Okey, jadi page yang ketiga ni, okey. Jadi berkenaan dengan tarikh. Pertama, saya gunakan saya punya mouse ni supaya saya boleh tunjuk semua murid boleh nampak. Tarikh pertandingan, jadi yang kita akan fokuskan adalah di peringkat negeri ni. Peringkat negeri 16 Ogos hingga 7 September 2021. Jadi itu yang bagi saya agak crucial sebab kita kalau ikutkan tarikh hari ni pun dah 21 hari bulan, 5 hari dah berlalu. Jadi bagi saya masa tu akan jadi semakin tipis. Jadi nak tak nak petang ni kena juga beri taklimat kepada anda semua supaya anda semua boleh bersedia. Okey. Okey, okey, tarikh dia hingga 7 September ni saya letakkan kalau boleh di peringkat kita di peringkat sekolah. Okey. Hingga 5 September 2021. Maksudnya anda semua boleh bermula daripada hari ni 21 hari bulan selepas dengar taklimat. Kalau berminat nak join, boleh bersedia untuk nak membuat video yang berkenaan. Nanti kita akan dengar dia punya penerangan seterusnya. Saya beri tarikh sehingga 5 September. Tapi kita tengok juga keadaan pada masa tu macam mana sebab sebenarnya nak memudahkan guru-guru penasihat yang menerima video kamu, andai katalah mudah-mudahan kan bertalu-talu penyertaan anda semua begitu banyak, jadi kita perlu jurikan untuk kita wakilkan bagi sekolah ke peringkat negeri ni. Ke peringkat negeri ni. Ini yang sebenarnya saya nak sentuh taklimat ni, sebenarnya saya nak bagi kamu semua dengar betul-betul. Maksudnya macam mana tahu? Dekat dalam sini dia bagi tahu penyertaan secara individu sahaja, satu murid satu kategori sahaja. Okay, saya bagi contoh dalam kita punya ni, saya bagi tengok nama. Okey, ni nama Jiven contoh Jiven. Jadi Jiven adalah seorang individu, maka dia hanya boleh masuk satu kategori saja. Satu kategori tu maknanya sekarang ni akan ada 5 pertandingan. Tapi dia boleh masuk satu saja. Itu kita cerita di peringkat negeri. Okey, di peringkat negeri. Tetapi di sinilah yang saya nak taklimatkan kepada semua kadet-kadet. Saya panggil anda semua kadet kita letakkan satu asas disiplin dalam TKRS ni sebenarnya. Anda semua adalah kadet. Okey, anda semua adalah kadet. Jika guru-guru penasihat kita panggil tuan dan juga puan kalau untuk cikgu perempuan. Okey, tapi itu asas yang kita akan belajar kemudian. Okey. Jadi saya fokus balik pada ni. Satu murid satu kategori saja. Namun bagi peringkat yang saya katakan tadi di peringkat sekolah, kamu hantar ke peringkat sekolah sebelum kita saring ke negeri. Andai kata kamu nak masuk 5 acara pun kita alu-alukan. Okay, kita alu-alukan. Cuma saya faham di sini kalau non-Muslim dia tak boleh masuk pertandingan hafazan je lah. Alright. Tapi kalau 4 acara, pertandingan pendidikan kemah, masakan rimba, syarahan, kecergasan, dia boleh hantar 4. Okay, untuk pertandingan ni. Okey, dan daripada situlah kita akan pilih yang terbaik dekat sini untuk ni mewakili sekolah. Contohnya pertandingan pendidikan kemah, 2 lelaki, 2 puteri sahaja yang akan mewakili sekolah ke peringkat negeri. Okey. Jadi saya nak beritahu dekat sini tambah nilai yang kamu dapat kenapa kamu boleh join semua 4 pertandingan. Contoh bagi non-Muslim, kalau yang Muslim boleh join semua termasuk hafazan. Okey. Di sini komitmen kami, guru-guru penasihat TKRS Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, kita akan sediakan sijil penyertaan kepada anda semua jika anda menyertai pertandingan ini di peringkat sekolah. Okey? Kemudian bagi yang terbaik 2 lelaki, 2 perempuan contohnya untuk mendirikan kemah ni, dia akan pergi dihantar penyertaannya ke peringkat negeri. Okey? Di peringkat negeri, automatik kamu akan dapat sijil penyertaan juga di sana. Di peringkat negeri, sijil negeri.
Okey, andai kata di peringkat negeri video kamu ni pun terpilih menjadi juara. Okey, menjadi juara, kamu punya video akan terus masuk ke peringkat kebangsaan. Okey, kebangsaan tu pun sijilnya pun ada juga dekat sana. Okey, dekat sini peluangnya tu saya nampak begitu besar. Okey. Okay, jadi kita tengok kalau semua kadet boleh faham sikit, kalau ada yang tak faham nanti kita boleh buka kepada pertanyaan. Jadi acara ni sekarang ni TKRS akan ada 5 jenis. Okay, baik saya pergi ke page yang seterusnya. Okay, page yang seterusnya. Okay, cabaran TKRS kebangsaan, maklumat penyertaan. Okay, ini semua adalah maklumat yang perlu diberikan, tapi jangan risau. Okay, semua kadet saya akan permudahkan anda. Nanti saya akan share di dalam grup Telegram maklumat penyertaan yang kamu perlu beri dengan video di dalam grup Telegram SKBT tu. Okey, di dalam grup Telegram SKBT yang saya dah buat, kamu akan hantar video dan juga maklumat yang saya akan bagi. Tak semua ni lah. Okey, saya akan bagi yang tertentu je. Contohnya nama anda, kad pengenalan, kelas, alamat MOE dan juga kamu punya kelas, acara, jenis acara. Okey. Macam pautan bahan link YouTube ni semua kamu jangan risau, cikgu akan uruskan. Daerah nama sekolah ni semua cikgu akan isikan. Okey, jangan risau. Jadi saya akan bagi yang mudah je untuk memudahkan kadet semua untuk menghantar penyertaan di peringkat sekolah. Di peringkat negeri nanti cikgu akan bantu. Okey. Okey, baik, saya pergi ke page seterusnya. Kita terus kepada acara yang pertama. Acara pertama adalah mendirikan kemah. Okey. Di sini dah tulis TKRS, syarat-syarat TKRS dan KRS. Maknanya KRS pun mereka pun ada juga macam ni, tapi kita pun boleh juga TKRS. Jadi yang pertama, video cara-cara mendirikan kemah dengan sempurna. Jadi ada orang yang tanya pada saya lah, tapi saya faham dia tanya saya dalam masakan rimba kan. Tapi maksudnya video cara-cara mendirikan kemah ni kamu akan buat yang pertama. Yang kedua ni kamu tengok kemah segera tidak dibenarkan. Okay, kemah segera ni maksudnya kalau kamu perasan dalam Lazada, dalam dalam Shopee ada dijual kemah yang jenis dia dah lipat-lipat, kamu tinggal buka je button dia, dia terus dalam tempoh 2 saat dia terus buka jadi macam kemah. Itu nama dia kemah segera ataupun kemah instant lah. Itu tidak dibenarkan. Okey. Jadi video cara-cara mendirikan kemah dengan sempurna ni adalah disambung dengan ayat bermula dari cara buka sehingga menyimpan. Maknanya daripada dalam bag dia tu, bila kita buka, kita keluarkan, ada dia punya batang-batang dia, ada dia punya net dia, semua kan kita terangkan. Okey, mula-mula kita buka, kemudian kita lapangkannya di atas satu hamparan yang rata. Kita terangkan macam tu lah. Jadi kita susunkan ayat-ayat tu. Jadi kemudian kita terangkan dalam video dengan menunjukkan cara-cara. Kemudian okey. Jadi jenis kemah yang dibenarkan adalah jenis 2-man tent, 4-man tent dan juga 6-man tent. Tapi dalam situasi ni saya bagi tahu pada semua kadet, andai katalah siapa yang ada kemah di rumah, okey, yang jenis 2-man atau 4-man tu saya lebih sarankan yang jenis 4-man sebab ataupun 2-man sebab dia lebih kecil. Jadi mudah untuk kita uruskan sebenarnya kemah tu. Kalau yang besar sangat nanti kamu nak buat tu takut dia mengambil masa, kan? Okey. Okey, jadi ini pun saya percaya ada soalan juga berkaitan dengan ini. Okey, nanti kita akan go through pada soalan tu kemudian. Okey. Baik, yang kelima kita tengok sekarang, boleh dibantu oleh seorang sahaja ahli keluarga ketika proses menaikkan kubah kemah. Jadi nanti bila time kita nak naikkan kubah kemah tu, kalau kamu pernah mempunyai pengalaman memasang kemah, dia punya batang-batang dia tu ada tali. Bila kita sambungkan, kita sambung dia jadi satu batang yang panjang. Okey, dia akan ada 2 batang yang panjang. Jadi kita akan crosskan batang yang panjang tu, kita masuk dekat dalam kemah tu punya net. Okey, bila kita dah masukkan dengan cara yang betul, nanti bila nak naikkan tu, kita perlukan sekurang-kurangnya ada satu lagi tenaga untuk menaikkan supaya dia boleh naiklah kubah kemah tu. Okey. Sebab tu saya beritahu ini kan merupakan satu ilmu dan pengalaman untuk anda semua. Mana yang tak pernah pasang kemah, dekat sini dah masanya kamu boleh belajar. Jangan risau. Tentang kalah menang tu kita letakkan itu sebagai perkara yang kedua. Yang penting kita sertai dan kita dapat belajar. Okey. Jadi dekat sini yang keenam ni video boleh disunting. Disunting tu maknanya kita boleh cut. Tadi tak adalah orang kata kita banyak terbuang masa dekat ni, kita tak boleh nak buang yang terbuang tu, terbuang masa tu. Kita boleh potong dia.
Okey, supaya saya beritahu dia mencakupi syarat iaitu 4 minit termasuk intro yang disyaratkan untuk acara mendirikan kemah ni. Okey. Jadi memakai uniform lengkap atau t-shirt KRS pun dibenarkan. Saya faham mungkin ada yang tak ada uniform lengkap, tapi t-shirt KRS yang warna hijau pekat tu kan dengan seluar sekolah kamu, kasut hitam. Okey, itu dah cukup memadai untuk kamu boleh dah buat video acara satu ni. Okey, jadi saya pernah sentuh dalam grup Telegram tentang video ni. Okey, video 4 minit termasuk intro ni, kena ingat kalau kata kamu suntingkan dia ataupun kamu buat video nanti secara berterusan, nanti dia akan ada juga syarat yang lain. Pastikan jangan melebihi 4 minit walaupun 4 minit 1 saat. Okey, sebab saya pernah berpengalaman pada tahun ni lah juga ada karnival untuk cabaran cyber juga, peringkat negeri Selangor. Saya jadi hakim. Jadi antara syarat awal yang memang kami dah diberitahu, video-video yang sampai pada kami, kamu kena ingat kalau kami di peringkat negeri Selangor ni terima video beratus. Sebab ada beberapa ratus sekolah yang akan hantar penyertaan. Jadi boleh bayangkan bila kita dapat video, kita dah diberitahu awal. Video ni kalau syarat dia 4 minit sampai walau 4.01 saat, maknanya 1 saat lebih, reject. Tak payah tengok terus video tu. Jadi sampai tahap macam ni yang mana dia punya strict. Okey, strict dia punya cara penghakiman tu. Jadi tu saya nak remind pada semua, janganlah kita nak lebih 1 saat pun tak boleh, jangan. Kalau boleh kita jangan. Dia 4 minit tempat-tempat tak apa. Okey. Jadi saya nak buka soalan lah untuk yang acara satu ni dulu. Mungkin kalau ada di antara kamu yang ada soalan, saya nak tengok juga dekat sini ada tak yang tanya dalam chat ni. Ada tak siapa dekat sini yang nak bertanyakan soalan berkenaan dengan acara satu ni? Kalau kata ada yang tak faham ke? Kadet semua? Dengar tak? Tidak ada. Tidak ada Oh, tidak ada. Okey. Okey, kalau mana kamu kata tidak ada, sebenarnya ada satu soalan. Ya? Ada yang nak bercakap ke? Ada nak tanya soalan? Ada, okey. Ya, okey. Teruskan. Kita kena pakai uniform lengkap tu waktu buat video lah. Betul, waktu buat video tu. Jadi kamu pakai uniform lengkap dengan kemah tu, video cara-cara mendirikan kemah tu kamu buat. Dah bermula daripada cara buka sehingga menyimpan. Itu maksud dia lah. Okey, maksud uniform lengkap ataupun t-shirt KRS atau TKRS. Okey, manakah kamu semua tak ada soalan, tapi sebenarnya ada soalan yang bagi saya a bit crucial sikit. Crucial maksudnya bagi saya critical juga bagi saya. Iaitu soalan yang dilontarkan oleh satu ibu ni. Dia beritahu saya, macam mana kalau di rumah dia tak ada kemah? Saya faham. Sebab kemah ni bukannya satu essential atau keperluan yang memang ada di setiap rumah. Kecuali orang-orang yang selalu join aktiviti outdoor kan. Jadi saya faham ada yang tak ada kemah tapi berminat nak menyertai acara ni. Jadi daripada pihak Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi, saya akan cuba untuk menyediakan kemah kepada murid yang betul-betul berminat untuk nak buat video ni. Namun kamu kena faham, saya akan sediakan borang untuk kamu isikan ketika mengambil kemah di sekolah nanti di Pondok Gad. Okey, dan kita akan beri masa. Kita tak bolehlah bagi kamu terlalu panjang sebab orang lain pun mungkin nak juga pakai. Sebab kemah di sekolah pun kita ada dalam kuantiti yang agak terhad. Okey, jadi anda ada yang betul-betul berminat nanti boleh menghubungi saya untuk kita bincang tentang meminjamkan kemah kepada kamu. Jadi itu nanti semua kita boleh bincang. Jadi boleh faham kat situ kan? Sebab saya faham kemah bukan semua orang ada dekat rumah kan. Takkan tiba-tiba nak semua orang setiap rumah ada satu kemah kan. Saya pun faham. Okey, jadi semua dah faham tentang acara satu ni? Anda kata ada persoalan lain Dah nanti faham. boleh DM saya. Boleh DM saya Okey, next kita pergi kepada acara 2, masakan rimba. Okey, masakan rimba ni pun sebenarnya saya tengok untuk syarat TKRS ni sebenarnya dia rendahkan supaya memudahkan kamu. Yalah, bukan memudahkan macam mana, sebab nak buat video pun bukan perkara yang mudah kan untuk bagi setengah orang. Okey, jadi kita tengok dia punya syarat TKRS
Syarat KRS ni kita boleh abaikan lah. Syarat KRS yang pertama, video cara-cara penyediaan makanan tidak menggunakan api. Okey, tidak menggunakan api. Maknanya kamu tak perlulah nak kena masak, keluarkan api kat situ, semua tak perlu. Maknanya cuma penyediaan. Jadi contoh yang diberikan dekat sini adalah sandwich. Jadi semalam punya taklimat tu saya sebenarnya fikirkan apa kind of idea yang selain daripada sandwich kan. Mungkin kadang-kadang sendiri pun ada idea cara-cara penyediaan makanan yang tidak menggunakan api selain daripada kita panggil sandwich kan. Mungkin kamu boleh sediakan roti, kamu sapu dengan apa-apa ke kan, lepas tu kemudian buat macam style masukkan macam Subway punya style ke kan. Sandwich juga tapi yelah maknanya nama dia lain sikit ke kan, tapi still kita kata penyediaan makanan tidak menggunakan api. Okey, penerangan lengkap dalam bentuk lisan atau tulisan. Okey, ni ada tanya saya, apa maksud ni cikgu? Penerangan lengkap dalam bentuk tulisan, lisan atau tulisan. Okey, maksudnya macam ni. Nanti dia berkait dengan yang ketiga ni. Video boleh disunting. Okey, video boleh disunting. Maksudnya, contoh kamu nak mulakan untuk penyediaan makanan tidak menggunakan api, kamu nak buat sandwich. Jadi dah siap-siap lah, dah ada roti, ada mayonis, ada telur yang dah hancurkan ke kan, atau telur sebiji yang belum pecah, tapi telur sebiji belum pecah, ambil masa sikit kan. Tapi terpulang pada kamu macam mana. Okay, kemudian ada black pepper ke, white pepper. Okay, dekat situ lah. Okay, kamu pun pandang kat kamera. Okay, ready, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Muhammad Syafiq bin Hashim. Saya daripada kelas 4 jujur. Saya kadet daripada SK Bukit Tinggi. Ingin menerangkan cara-cara penyediaan makanan yang tidak menggunakan api dalam acara masakan rimba. Okay, yang pertama ambil roti, kemudian ambil telur, kita pecah-pecahkan dan cuncurkan, kita sapu ke atas roti, letak mayonis, terangkan macam tu. Itu dalam bentuk kita kata penerangan lengkap dalam bentuk lisan. Okey, tulisan ni saya kata tadi, sebab video boleh disunting, kan kamu pernah tengok kan, kalau tengok TV pun kan kadang-kadang akan keluar perkataan. Itu pun boleh jugalah, itulah nama tulisannya. Tulisan tu sebenarnya untuk nak membantu kamu punya penerangan. Kadang-kadang kamu bercakap, tapi dalam masa sama tulisan tu pun keluar. Jadi mungkin boleh membantu penerangan kepada orang yang menonton video awak tu lebih jelas. Saya bagi idea lah kepada anda semua kan, untuk nampak macam mana video yang karya yang kamu akan hasilkan ni nanti. Okey? Dan kemudian syarat yang keempatnya, memakai uniform lengkap atau t-shirt TKRS juga. Okey? Dan videonya adalah berdurasi 4 minit termasuk intro. Maksudnya saya cakap tadi lah, memulakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan diri kan, intro tu kan, termasuk dalam 4 minit video untuk acara masakan rimba. Jadi ada tak apa-apa persoalan daripada murid atau kadet tentang perkara ni? Ada tak apa-apa persoalan? Saya nak tahulah. Dan kalau ada, kita boleh terangkan. Ada ke? Saya nak tengok juga chat. Yang makanan rimba tu boleh kena membuat sandwich saja ke cikgu? Oh tak. Tak semestinya sandwich. Dia bagi contoh sandwich. Tu saya tengah fikirkan kamu punya idea kat sini macam mana. Mungkin bila kamu kata macam ni kan, kamu ada idea untuk buat pakai roti paratha ke? Roti macam paratha, tu lah cikgu. Roti paratha, kemudian kamu boleh tunjukkan ada sausage. Kan? Kamu potong-potong sausage tu, letak roti paratha, kamu letak apa? Kari ke? Macam mana? Letakkan sausage, kemudian kamu letakkan ada sayuran, ada, supaya nampak seimbang. Kemudian kamu balutkan dia, buat macam wrap ataupun tortilla. Tortilla pun salah satu juga sebenarnya cara-cara penyediaan makanan yang tidak menggunakan api. Kamu boleh tunjukkan. Tortilla, kalau kamu tahu kan tortilla. Jadi kamu boleh balutkan wrap, kemudian tunjuk, okey siap. Siap sedia untuk dimakan. Itu tunjuk bagus. Okey, sekian, terima kasih. Jadi video cukup. Jadi cukup lah untuk kita boleh hantar nanti video tu. Tu sebagai contoh lah kan. Okay, bagus Cadet Lakshman. Okay, jadi kalau dah faham yang acara yang kedua ni, saya akan pergi kepada acara yang ketiga. Acara yang ketiga adalah syarahan. Syarahan ni, dia tu lah kita kata dalam setiap kadet dia ada kemahiran dan juga kelebihan. Okay, ada yang dia pandai diri kemah, ini melibatkan fizikal. Ada yang dia pandai memasak, ada minat memasak. Tapi dia tak boleh memasak, dia ni tak boleh mendirikan kemah, tapi dia pandai bercakap.
dia boleh mengingat. Jadi acara ketiga syarahan ni sesuai dengan dia. Iaitu yang pertama syarat dia, video syarahan bertema pandemik COVID-19. Okey. Kedua, karya mestilah karya asli. Plagiat tidak dibenarkan. Okey, plagiat maknanya kita tak boleh meniru lah. Meniru maksudnya kita pergi buka dalam Google, cari syarahan. Ya, ada soalan? Kan sausage kan kena masak guna api. Tapi cikgu kata tak boleh guna api. Okey, sausage tu siap-siap lah dah masak. Letak kat pinggan dekat depan tu dah ready. Maksudnya bahan-bahan tu dah ada. Roti paratha pun kita kena goreng kan. Jadi tak, ini kita dah siap. Roti paratha tu dalam pinggan ni, sausage ni dalam pinggan ni. Okey, kemudian apa benda bahan lagi yang kamu nak letak semua dah dalam pinggan tu kat depan awak. Jadi video tu nampakkan awak dengan pinggan tu semua kan, daripada depan kan, macam orang yang dalam rancangan masakan tu kan. Jadi kamu pun cakap sikit pendengar diri, saya akan buat masakan rimba. Yang akan saya buat pada hari ini adalah tortilla sausage bersama dengan kari mayonis. Tak kisahlah, awak boleh sebut je nama. Kemudian awak pun mulakan. Kita mulakan. Mula-mula kita ambil roti paratha, kemudian kita ambil sausage. Okey, kalau awak rasa sausage tu awak nak siap potong. Tapi kalau awak tak nak siap potong, awak potong dekat situ depan dia orang. Okey, kita letak, susun. Jadi video tu saya kata tadi dia boleh sunting. Maknanya tak semestinya daripada depan saja. Bila time memang menghadap yang nak letak susun sausage tu dekat atas paratha tu pun kita boleh video tu tangkap ke arah makanan tu. Saya bagi kamu bayangan kan. Orang yang boleh bayangkan ni dia boleh nampak okey dia macam ni. Okey, lepas ni kita dah nampak dah idea. Video tu saya nak hasilkan macam mana. Itu maksudnya. Kan kalau kamu boleh nampak. Okey? Faham ya? Tak adalah kamu nak kena goreng sausage tu dekat depan tu semua kena guna api, tak. Siap-siap dah sausage tu. Dia mudahkan untuk TKRS. Dia mudahkan untuk TKRS sebenarnya. Sebab kalau kamu tengok balik, ini saya just share. Syarat KRS ni dia berat. Video dia cara penyediaan makanan berkonsepkan masakan rimba guna buluh dan mestin. Mestin ni yang askar punya mestin tu, tempat bersih makanan yang dimakan dekat dalam hutan tu. Okey. Contoh masak nasi dalam mestin, masak ayam pansuh dalam buluh. Okey, difahamkan dalam rubrik tu, dalam mesyuarat kita orang itu, dia orang bukan kena masak nasi dalam mestin saja, dia kena masak semua ni. Masak nasi dengan masak ayam sekali dalam mestin dan juga pansuh dalam buluh. Jadi itu betul-betul menggunakan api. Okey, cuma saya nak beritahu pada semua kadet. Sebenarnya kita ni kalau peringkat TKRS sebenarnya masak memang guna api tau sebenarnya. Saya just share nak tunjukkan kamu sedikit pengalaman saya share. Dalam kalau ujian kenaikan pangkat ke ataupun karnival macam ni, kalau berkaitan dengan masakan rimba, dia punya real tu kita orang lah kalau jurulatih dah siap-siap kita korek, kita isi air, tanah kita isi air, kemudian kita akan lepaskan ikan keli hidup-hidup tau. Kita lepas keli hidup-hidup, nanti korang akan datang masuk dalam kolam tu dengan korang punya baju semua lumpur, tangkap ikan keli tu. Ni saya beritahu masakan rimba yang sebenarnya bersemuka. Dia tak sama dengan yang ni. Kamu kena tangkap ikan keli tu hidup-hidup, bawa dia keluar, kita bagi pisau, kamu siang dia kat situ. Siang tu ni belah perut dia, buang. Bersihkan dekat air tu. Lepas tu cocok dekat batang sate yang kita dah sediakan, kunyitkan dia. Lepas tu kita dah ada tempat bakar, kamu bakar. Lepas dah bakar, kamu kena makan. Itu masakan rimba tau yang kita yang bersemuka. Yang sebenar tu kita doa-doakan COVID ni kalau selesai, aktiviti yang macam ni kita boleh adakan di sekolah pun kita boleh buat. Maksudnya perkemahan kan. Okay, so saya just share tu pengalaman lah. Tapi so untuk yang masakan rimba ni, dia bagi syarat dia, bagi saya memang sangat mudah sangat. Dia cuma bagi tahu kita untuk cara penyediaan cara makanan, tidak menggunakan api, dia bagi sandwich. Kan? Tapi kita tak naklah macam sandwich saja. Tengok macam Lashman dia dah nampak dia boleh nak buat macam lebih sikit supaya nampak ada kelainan sikit. Kan? Roti paratha dengan bahan-bahan yang mungkin dia pun ada idea dia tu dah. Kan? Okay? Okay, so saya proceed kepada yang tadi, video syarahan. Okay, tadi saya dah sentuh dekat mana tadi? Ya, video syarahan bertema COVID-19. Karya asli, plagiat tidak dibenarkan. Maknanya kamu menulis karangan tu sendirilah dengan karya kamu lah berkenaan dengan pandemik COVID-19. Okay, rakaman berterusan. Berterusan, video tidak boleh disunting. Ini maksudnya kamu tak boleh edit-edit, tak boleh potong-potong.
Bermakna syarahan kamu tu perlu lancar, jelas bila kamu bercakap tu depan video. Tapi tak apa, video kan kita rakam. Kalau kamu tersilap, okay, cut. Buatlah balik lagi sekali. Okay, dekat sini kita katakan usaha untuk kamu nak menghasilkan satu video syarahan bertema pandemik COVID-19 tu dengan lancar dan juga jelas. Dan yang penting word dia pun orang kata memberikan pemahaman kepada orang yang tengok tu, dia akan nampak kamu punya ketokohan kat situ lah, kan? Okay, jadi kesan khas grafik dibenarkan. Okay, apa maksud kesan khas grafik dibenarkan ni? Ini maksudnya contoh macam awak bercakap tentang COVID-19 ini, COVID is real, contoh. Jadi perkataan COVID is real ada muncul dekat bawah kamu atau muncul dekat atas. Itu kesan khas grafik macam tu dibenarkan. Kan, dengan ada gambar virus tu kan. Jadi itu antara saya bagi cadangan lah, kamu nampak, kalau boleh bayangkan jadi contoh caption dan sebagainya. Okay, dalam keadaan tu juga kamu perlu memakai uniform lengkap atau t-shirt PKRS. Dan okay, dia punya video dia hanyalah 3 minit termasuk intro. Maknanya syarahan ni pendek je. Okay, sangat pendek. 3 minit sahaja. Kan? Jadi pada saya pendek lah. Saya faham pada kamu awal-awal rasa ni satu cabaran. Inilah dia awal-awal kita biasakan diri kita. Untuk kalau yang jenis nak bercakap, nak bersyarah, 3 minit ni. Okay, cuba kita orang kata dia punya perkataan dia lancar dan tak ada macam terhenti-henti. Mana kita contoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan, intro kan termasuk 3 minit. Saya Syafiq, kadet TKRS SK Bukit Tinggi daripada kelas 4 GG, ingin menerangkan memberikan satu syarahan bertajuk pandemik COVID-19. COVID adalah jenis virus yang tersebar daripada negara ni terangkan 3 minit. Sampailah, sekian, terima kasih. Itu contoh itu acara yang ketiga. Jika ada apa-apa soalan boleh bertanya. Okay, ada ke soalan? Saya nak tengok juga ni. Kamal. Cikgu Kamal senjata saya pakai yang bakat dalam bidang 3 syarahan, sila WhatsApp Cikgu Kamal. Okey. Okey tu kamu dapat maklumat kat situ. Cikgu Kamal dah bagi nombor telefon dengan Cikgu Ravi. Untuk kamu boleh menghubungi Cikgu Kamal sebagai guru penasihat yang akan menjadi juri untuk syarahan atau pidato ni. Okey, jadi kalau kata nak tanya juga pada Cikgu Kamal kan, mungkin Cikgu Kamal dengan Cikgu Ravi boleh membantu dari segi karya penulisan tu. Okey, Hashini, thank you Cikgu info untuk masakan. Okey. Maksudnya Hashini nak masuk masakan Alright. Okey, jadi saya pergi ke acara yang seterusnya, acara yang keempat. Okey, acara yang keempat adalah acara kecergasan diri. Okey, kecergasan diri ni pun sebenarnya sihat. Saya pun percaya anda semua ni pun sihat. Mereka kadet kan, masih muda kan. Jadi saya percaya mesti boleh buat. Dalam video tu, pertama dilakukan secara individu. Awak seorang-seorang lah kan. Okey, yang kedua, durasi video adalah 3 minit setengah, 3 minit 30 saat termasuk intro. Okey, dalam hal ni kan, bagi saya intro ni kita pendek je lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni akan buat kecergasan diri bagi Karnival Cabaran Cyber TKRS. Okey, saya mulakan sekarang yang pertama. Okey, awak pun terus buat. Okey, terus buat pergerakan. Tu dah ni, melakukan semua pergerakan ikut turutan. Pertama ialah marching, high knee, squat jump, jumping jack, skip, jump lunge, push up, yang burpee. Okey, untuk kamu dapatkan maklumat pergerakan ni sebenarnya zaman kita ni dah ada zaman Google. Kamu tinggal tekan je marching, tekan video, tekan tengok macam mana marching. Tekan high knee, tekan tengok oh macam ni. Okey, apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu buat 2 set untuk 8 reps. Okey, 8 pergerakan tu lah macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 set. Okey, jadi ini semua kamu buat. Rakaman berterusan. Video tidak boleh disunting. Maknanya kamu tak boleh lepas buat marching, okey cut. Okey, buat high knee pula, cut. Betul, habis semua campur kamu buat satu video. Tak boleh macam tu. Kamu kena buat secara berterusan. Tu saya kata tadi, kita ada masa ni kan sebelum sampai 5 September ni panjang. Mulai daripada hari ni dah boleh start. Kalau kata kamu nak masuk kecergasan diri ni, kamu dah boleh fokus. Okay, kecergasan diri ni semua pergerakan, fahamkan macam mana. Okay, susun, tulis atas kertas. Okay, cuba kalau dia buat 8 macam ni buat 8 macam ni. Okay, dah faham. Okay, sekarang susunkan dia untuk buat ikut turutan. Tu saya kata kamu punya kemahiran, macam mana kamu menyusun untuk nak menghasilkan turutan yang betul. Kemudian next, menghasilkan video tu. Okay, kemudian rakaman berterusan video.
Dan kesan khas grafik dibenarkan ni, muzik kamu boleh masukkan. Okay, muzik boleh masuk. Masuklah muzik yang kamu rasa rancak mengikut pergerakan tu. Okay, dalam masa yang sama kesan khas grafik ni maksud saya, contoh kalau ketika dalam video tu kamu tengah buat marching, keluar perkataan marching. Okay, kemudian bila kamu dah tukar high ni, keluar perkataan high ni. Nah, bila time kamu dah menukar kepada squat jump, perkataan squat jump pun keluar. Jadi setiap pergerakan tu dia nampak difahamkan kepada orang yang menonton tu, oh dia tengah buat squat jump. Oh okey, dia tengah buat jumping jack. Oh lincahnya dia kan. Jadi dia ada gambar macam tu. Okey, dan dekat sini pemakaian pakaian hanyalah t-shirt TKRS saja. Bukan uniform lengkap. Dan dibatalkan jika bukan okey, kalau selain daripada t-shirt TKRS tak boleh, dia dibatalkan. Jadi kamu pun pakai t-shirt TKRS. Okey? Jadi kamu boleh guna satu atau lebih lagu dalam video. Ya saya faham sebab turutan ni kan ada banyak kan. Jadi lagu tu kalau kata tak cukup kan, lagu tu habis sampai jumping jack, lepas tu dah tak ada lagu dah, tak. Kamu boleh campur lagi satu lagu contohnya kan sampai habis. Okay, penalti jika tidak mengikut, apa dia punya perkataan ni, tidak mengikut turutan. Penalti jika tidak mengikut turutan. Ni turutan dia dah bagi. Kamu janganlah pula marching, kamu pergi skip, pergi squat jam, lepas tu baru kamu buat high knee dah tak ikut turutan. Nanti kena penalti. Penalti tu ada pemarkahan sebagai hakim kita ada markah-markah untuk acara 4 kecergasan diri. Jadi ada apa-apa soalan tak, Kadet? Cikgu ada satu soalan. Okey. Teruskan. Cikgu, kalau tak ada baju TKRS apa boleh buat cikgu? Okey, jika tiada baju TKRS sebenarnya kamu kena adakan juga baju tu lah. Kamu perlu beli. Okey, kamu dah tahun berapa Behan? Tahun 6 cikgu. Tahun 6. Okey, kamu kena ada baju TKRS dah sebenarnya tu. Sebab tahun 6 kan. Okey, tapi tak apa, saya faham. Tahun lepas, tahun 5 pun kita COVID, tahun ni pun COVID kan. Tapi saya beritahu kamu Behan, kamu dah tahun 6, maka PASK penting tu. Jadi kamu perlu join at least satu acara kat sini. Kalau kamu dapat join lebih banyak acara, lebih baik. Itu kata ada masa ni kan. So t-shirt TKRS ni sebenarnya bagi saya adalah yang paling mudah sebenarnya. Sebab dalam pakaian TKRS ni dia ada yang pertama baju, kita ada banyak kod lah. Kod yang kedua buih jaket, ketiga yang baju macam apa, yang warna hijau macam baju pejabat. Nombor 4 tu baju kawat kaki. Nombor 1 tu baju PT baju TKRS. Jadi saya fikir balik, kamu lebih mudah pakai baju t-shirt TKRS ni sebab semua acara membenarkan juga pakai t-shirt TKRS. Sebab kalau contoh kamu nak pakai pakaian yang lengkap ni, dia punya kos dia pun tinggi kan. Okay, buat masa ni kan. So pakaian tu saya just bagi cadangan, kalau nak dapatkan boleh dapatkan dengan Outpost. Okay, kamu boleh tengok Outpost, mereka ada jual walaupun waktu PKP ni secara atas talian. Maknanya kamu boleh dapatkan t-shirt tu. Okay, kalau kata yang belum ada lagi t-shirt TKRS. Okay, jadi yang nombor 4 ni ada apa-apa lagi soalan lain tak? Ada Okay, saya Ada cikgu. proceed kepada acara yang seterusnya. Ini acara 4 untuk KRS kita just skip je lah. Dia ada lebihkan untuk mountain climber dengan bicycle sit up. Okay, so ini tak ada kaitan kita Okay, acara yang kelima ini melibatkan pelajar yang beragama Islam lah. Okay, hafazan. Okay, ini memudahkan juga kamu hafazan kan, tapi bukan calang-calang jugalah. Kita kena video hafazan 10 surah ayat lazim. Okay, jadi ayat-ayat lazim tu maknanya surah 3 Qul, surah Al-As ke yang pendek-pendek tapi kita rangkumkan ada 10 surah ayat lazim. Okey, rakaman mestilah berterusan, tak boleh main edit potong-potong, tidak boleh disunting. Grafik khas, kesan khas grafik dibenarkan. Yang ni contoh maksudnya bila kamu dah intro nama saya sekian-sekian, okey, saya mulakan bacaan, kamu terus baca. Bila kamu baca tu kamu tak payahlah ini adalah surah Al-As, kamu baca. Jadi kamu nak cakap ini adalah surah Al-As tu kan dah ambil masa kan. Jadi kita boleh cut kat situ dengan awak terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila time tengah baca tu, perkataan surah Al-As tu keluar dekat bawah awak. Maksudnya kesan khas grafik tu. Jadi kamu membaca. Lepas tu bila kamu pun Bismillahirrahmanirrahim surah seterusnya, surah tu punya perkataan tu pun keluar juga dekat bawah tu. Okey?
Ini sebenarnya tujuan ni kita nak elakkan berkrusial masa ni, 6 minit termasuk intro. Alright? Okey, jadi peserta dekat sini, yang mana tahun lepas saya uruskan ujian kenaikan pangkat sarjan dengan Corporal TKRS Adam Saifullah. Bahagian hafazan ni, dulu dia tak letak pun syarat ni. Peserta wajib memakai penutup mata ketika rakaman. Jadi mungkin dia dah kesan ataupun mungkin ada kadet yang dia letak surah tu dekat depan dia, video, jadi dia boleh baca sambil pandang video kan. Jadi untuk mengelakkan perkara tu berlaku supaya kamu memang betul-betul menghafaz surah-surah ayat lazim ni, peserta wajib memakai penutup mata ketika rakaman. Jadi kena hafal lah betul-betul. Sebenarnya benda ni bagus lah sebenarnya kalau kita tengok balik untuk saskia diri kita. Hafal 10 surah ayat lazim. Dibaca dengan tajwid yang betul. Okey? Tajwid yang betul kamu pun faham kalau contoh nun mati bertemu dengan jim, jadi kenalah ifa hakiki, kenalah 2 harakat, kenalah dengung kan. Jadi itu saya bagi contoh lah, macam surah An-Nas kan ada ming kan. Jadi kamu kena. Okey, kalau dia ada ma'aril sukun 2 harakat, 2 harakat. Kalau kata 4 harakat, 4 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Tu cakap dibaca dengan tajwid yang betul. Dan kena juga memakai uniform lengkap atau t-shirt TKRS 6 minit termasuk intro. Okey, jadi ada tak apa-apa persoalan juga dekat sini daripada kadet yang berminat berkaitan benda ni? Ada persoalan? Okey. Tengok juga ada berapa orang? Okey, 32 orang kan? Okey. Jangan risau sebab kita ada lagi yang seterusnya. Okey, jadi kalau tak ada, ni saya just share lah, tengok syarat KRS dia lain tau. Dia bukan hafal 10 surah ayat lazim tau. Dia surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Dia orang kena hafazan. Okey, baik. Saya kalau tak ada apa-apa soalan, ini adalah berkaitan dengan 5 acara yang akan dipertandingkan dalam cabaran TKRS cabaran cyber TKRS peringkat negeri Selangor dan kebangsaan. Jadi seterusnya saya akan terus pergi ke, ini acara 6 tak ada kaitan kita ini KRS. So saya akan terus pergi ke ujian kenaikan pangkat. Ini kenaikan pangkat pegawai warren. Kalau kat sini saya tengok slide 19. Okay, ini berkaitan dengan ujian kenaikan pangkat sarjan TKRS 2021 dan ujian kenaikan pangkat Lance Corporal. Jadi saya percaya dekat sini kalau semuanya adalah kadet TKRS, mungkin ada yang belum ada lagi pangkat Lance Corporal ataupun Corporal pun. Sebab saya faham tahun lepas kita pun mula-mula kena COVID ni, jadi pelaksanaan tu masih lagi belum diorang jumpa tau. Sebab nak Lance Corporal kita nak bagi pangkat tapi dalam talian macam mana? Apa syarat dia? Kita perlu turunkan ke syarat macam mana? Sebab tu kajian tu dibuat setahun. Jadi secara tak langsung tahun lepas tak ada sesiapa pun yang naik pangkat Lance Corporal. Sayanglah pada saya kan. Okey, untuk ujian kenaikan pangkat sarjan TKRS ni pun untuk SK Bukit Tinggi, syarat dia ni, sebenarnya saya akan skip sebenarnya untuk yang sarjan ni. Sebab kalau Adam Saifullah ada ke dalam ni, Adam Saifullah yang tahun lepas dengan saya ujian kenaikan pangkat sarjan, ada ke dalam ni? Ada dalam talian ke? Tak ada Okay, tak ada tak apa. Saya akan hubungi dia sendiri nanti. Maknanya kita akan skip berkaitan dengan ujian kenaikan pangkat UKP sarjan TKRS Negeri Selangor sebab syarat penyertaan dia dekat sini tahun 5 dan tahun 6 sahaja. Okey, dah syarat tahun 5 tahun 6 satu hal. Kedua, pangkat mestilah ada corporal atau lance corporal. Kat sini saya nak tanyalah, ada di sini ke yang tahun 5 atau tahun 6 yang ada pangkat lance corporal atau corporal? Ada tak dalam talian yang punya pangkat corporal ataupun lance corporal tahun 5 tahun 6? Tu yang saya agak sedih, tapi yalah benda ni berlaku dalam tempoh kita COVID ni kan. Jadi cuma sekarang ni ada Adam Saifullah saja yang mempunyai pangkat corporal. Ini daripada tahun 2018 masa tu dia bersama Cikgu Kamal bawa pergi kenaikan pangkat, dia dapat pangkat corporal. 2018 2019. Sebab saya masuk di SK Bukit Tinggi tahun 2020. 2019 saya masuk SK Bukit Tinggi 2020, jadi saya maklum yang dia ada corporal, yang lain tak ada. Jadi yang kita cuba dia untuk tahun lepas tahun 2020 bulan Disember ujian kenaikan pangkat sarjan tapi dia tak lepas. Jadi ini adalah peluang dia lagi sekali untuk kita cuba dia ke ujian kenaikan pangkat. Jadi syarat-syarat ni semua saya fikir saya tak perlu kongsi di sini. Kan kalau kata ada yang berminat nak tahu, maksudnya nampaklah sebenarnya jalan dia
Once kamu dah ada last corporal atau corporal, kamu dah boleh pergi ke sarjan pula lepas ni. Di peringkat sekolah rendah, yang paling tertinggi adalah peringkat sarjan, pangkat sarjan. Okay, nanti bila kamu masuk ke sekolah menengah, kamu akan pergi ke pangkat corporal sekejap, kemudian kamu terus pergi ke sarjan, boleh pergi ke staff sarjan dan juga boleh pergi ke pangkat pegawai warren 1, pegawai warren 2 di peringkat sekolah menengah. Jangan ingat KRS ni dia sampai macam ni je, tak. Dia boleh pergi lagi jauh. Okay. Jadi saya skip untuk sarjan, saya terus sentuh dengan anda semua iaitu di slide yang ke-29. Okey, slide 29 ni ujian kenaikan pangkat corporal, lance corporal. Ini terbuka kepada anda semua. Nampak cara penyertaan dia. Jadi saya beritahu ni sebenarnya beritahu awal ni 1 September, belum lagi start. Ada lagi 9 hari, 10 hari. 1 September nanti baru mula hingga 8 Oktober. Jadi sebenarnya acara yang 5 tu kamu boleh fokus dulu. Tapi dalam masa yang sama kamu boleh ambil tahulah tentang last corporal ni punya ujian kenaikan pangkat. Okey, jadi penyertaan dia secara individu kamu, video dihantar dengan link YouTube ini nanti saya akan uruskan. Okey, di peringkat sekolah kamu akan hantar kepada kami guru-guru penasihat TKRS. Tiada yuran penyertaan. Okey, kalau ikutkan sebelum ni ada yuran. Terbuka kepada tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Jadi siapa yang tahun 4 tu pun boleh cuba sekarang. Jangan lepaskan peluang. Item asal ujiannya adalah ada 5. Iaitu pertama kecergasan, kawat kaki, kerohanian ataupun moral, tali temali dan juga ujian objektif. Okey, ni semua kita akan bantu kamu. Jadi perubahan item ujian negeri dan kebangsaan ni nanti dia akan ada tambahan iaitu bantu mula. Okey, bantu mula. Cuma kamu kena faham untuk dance corporal ni, ini adalah di peringkat daerah Kelang. Daerah Kelang, bukan negeri Selangor, bukannya kebangsaan. Okey, di daerah Kelang ni kamu lance corporal ataupun corporal kamu dapat capai dalam tempoh ni itu saya kata tadi, kalau saya pergi balik ke 19 betul ke tak Kejap. Saya tengah tengok susunan dia tu. Kejap. Kalau saya faham balik dekat sini tahun 5 dengan tahun 6 dia akan mula 18 hingga 22 Oktober. Okey, saya dah faham. Maksudnya dekat sini kamu semua ni pun ada peluang untuk pergi sarjan tau tahun ni kalau kamu capai lance corporal atau corporal ni. Tahun 5, tahun 6 saya sebut. Yang tahun 4 minta maaf, dalam syarat untuk sarjan dia tak ada sebut. Okey, maksudnya dalam tempoh ni andai kata kamu berjaya mencapai lance corporal atau corporal, kamu layak untuk pergi ke ujian kenaikan pangkat sarjan. Okey, peringkat negeri Selangor tadi. Maknanya nanti saya boleh terangkan tentang sarjan ni. Itu kemudian next punya Google Meet. Okey, cuma hari ni kita fokus dulu kepada acara yang 5 tadi dengan last corporal ni lah kita sentuh sikit. Okey, jadi 5 jenis item ni yang kamu kena tahu. Okey, jadi saya pergi ke, dia ada 3 slide saja ni. Ni yang pertama tadi, ni kedua dengan yang ketiga. Okey, jadi item dia yang pertama tadi, item asal doa dan hafazan. Peserta beragama Islam dikehendaki menghafaz 2 doa harian dan 2 surah lazim. Ini memang senang. Selain daripada surah 3 kul tau, maknanya dia tak nak 3 kul. Maknanya 2 doa harian, doa makan, doa tidur. Pendek. Surah lazim awak baca je surah Al-As dengan surah apa lagi yang pendek. Jadi mudah. Okey, yang untuk non-muslim, paparan video bagi non-muslim ada bagi tu lah. Ini belum lagi. Okey. Paparan video bagi ujian bacaan doa dan hafazan hendaklah secara berterusan. Tidak boleh diedit atau disunting. Ini saya beritahu awal lah pada yang berminat untuk ujian kenaikan pangkat last corporal ni. Perubahan item doa dan hafazan. Okey, ni dia ada perubahan item dia. Ada 2 surah doa harian. Surah dia ni, surah Al-Kafirun, Taruh At-Tin, At-Takasur. Ni bagi contoh lah. Wajib menutup mata macam tadi. Alright? Okey. Yang seterusnya, dia punya item dia ni takkan dia bagi ni je. Tapi tak apa. Jadi, yang seterusnya adalah item asal kawat kaki.
Tu saya beritahu kamu, dalam 10 hari ni, kamu kalau boleh selesaikan dulu acara, dah hantar, tak apa, itu satu perkara. Lepas tu nanti kita boleh start untuk dance corporal. Okay, item asal kawat kaki ni nanti, video dia ni nanti saya boleh share dengan kamu. Even video Adam Saifullah pun kita boleh jadikan rujukan. Kan? Maksudnya melaporkan masuk, kan? Lepas tu, senang diri, rehatkan diri. Kamu kena buat. Baris, baris. Sedia, awak kena sendiri tau, command. Dan kemudian awak buat pergerakan. Jadi tempo cara nak sebut tu pun kita akan ajar. Maksudnya yang macam saya lagi sebut lah. Awak tengok ni apa ni? Baris, baris sedia je. Tak, dia punya sebutan dia. Baris. Baris. Sedia. Kan? Lepas tu, buka barisan. Gerak. Jadi, tutup barisan. Gerak. Jadi awak punya nanti kita akan ajar kan. Okey. Sampailah keluar baris. Okey, itu item asal kawat kaki lah yang akan ada dalam lance corporal. Okey, saya nak maklum pada semua kadet. Kamu tahu tak yang tadi kita perasan dalam banyak acara semua ada dia sebut tentang pakaian uniform lengkap atau pakaian t-shirt TKRS. Kamu perasan kan? Okey. Pakaian uniform lengkap macam sekarang kamu tidak ada pangkat, kamu pakai kosong. Maknanya adalah ada punya apa kita kata lencana apa semua. Tapi dari segi pangkat tu kosong. Tapi once kamu ada lance corporal atau corporal, kamu boleh memakai pangkat tu di baju kamu. Itu antara kelebihan kamu nampak dekat situ yang kamu boleh dapat jika kamu menyertai ujian kenaikan pangkat corporal dan lance corporal. Jangan risau, ini nanti kita akan bimbing untuk kamu cuba mencapai benda ni dan kita akan buat video sama-sama. Okey, ini untuk sarjan. Ini semua dah untuk lieutenant muda, lieutenant KRS, ini untuk cikgu-cikgu lah. Okey, jadi ada apa-apa soalan ke yang mungkin kamu nak tanya kadet semua? Kalau kata ada yang nak bertanya soalan. Saya buka soalan sekarang. Okey, Adam Shah tidak faham. Jaden tanya pukul berapa habis? Dah dekat habis dah ni Jaden. Cikgu, saya pun tak ada t-shirt TKRS saya dah jam 5 yakin. Nanti kamu kena belilah Hashini Okey, Muhammad Adam Shah, cikgu saya tak faham berkenaan dengan surah tadi. Surah yang mana Adam Shah, boleh tak kamu mention pada saya? Ini dekat ujian kenaikan pangkat ke dekat acara? Naikkan pangkat je ni. Kenaikan pangkat, okey. Surah dia ni maksudnya kamu kena rakam video, kamu membaca 2 doa harian dan juga 2 surah lazim. Surah lazim tu apa-apa surah pun boleh ke cikgu? Betul, apa-apa surah kecuali yang ditulis dalam kurungan. Selain surah 3 kul. 3 kul tu maknanya apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tu 3 tak boleh. Surah lazim. Yang lain boleh. At-Takasur, At-Tin, Asy-Syarhuni, Al-Kafirun. Al-Kafirun boleh. Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Tapi 3 kul yang lain tu tak boleh. Kamu faham ya Adam Shah? Faham cikgu. Okey, berkaitan dengan item yang lain tu nanti kita boleh share. Cuma itulah, saya nak bagi kamu set dalam mind. Fokus pada acara 5 ni, carnival. Okey. Fokus ke 5 acara tadi tu. Dan 1 September kita dah boleh bermula untuk fokus ujian kenaikan pangkat. Kalau kata kamu dah selesai 5 acara yang kamu sertai tu. Jadi ujian kenaikan pangkat lance corporal. Dan sebenarnya ada tambah nilai, rupanya pun saya faham betul lah ini. Ujian kenaikan pangkat sarjan, kalau kamu berjaya dapat lance corporal atau corporal, tahun 5 dan tahun 6 boleh menyertai ujian kenaikan pangkat sarjan. Okey? Ya, saya ada soalan. Adam. Ya cikgu. Ya cikgu. Teruskan Adam. Soalan? Contoh kalau sekarang kita tak ada pangkat, Lepas tu untuk ujian kenaikan pangkat yang ni kita naik lance corporal. Lepas tu the next boleh terus masuk sarjan ke? Okey, saya beritahu kamu, syarat yang tadi dia dah bagi tahu, kalau kamu dapat lance corporal pun, kamu boleh melayakkan diri untuk menyertai ujian kenaikan pangkat sarjan tadi.
Tapi kalau katalah kamu ujian kenaikan pangkat ni, kamu dapat corporal, itu memang automatik pun sarjan lah juga lepas tu. The next memang sarjan. Okey, saya nak fahamkan kepada semua kadet ujian kenaikan pangkat corporal dan corporal ni dia dalam satu item yang sama. Tapi dia ada markah tau. Okey, markah jadi saya tunjukkan item yang dia letak tadi. Ni, kecergasan diri, kawat kaki, kerohanian, tali temali, objektif. Dia ada markah. Jadi markah tu bila dia campurkan, dia akan ada dia punya tahap dia. Tahap dia tahu apa? Tahap dia kalau markah kamu sekian-sekian, contohnya macam peperiksaan lah. Kalau 80 ke atas A kan. Kalau dekat sini dia dapat corporal. Okey, kalau contoh dia ni B, 70 hingga 80 dia boleh dapat lance corporal. Tapi kalau contoh dia dapat bawah daripada 50 contoh, dia tak dapat apa-apa pangkat. Itu yang saya percaya dekat sini ada yang pernah pergi ke kursus kenaikan pangkat, balik tak dapat apa-apa pangkat. Sebab markah kamu tak dapat mencapai untuk dapat lance corporal pun. Itu sebab dia. Cuma kali ni kita kaji betul-betul apa sebenarnya rubrik kecergasan, kawat kaki, kerohanian, tali temali, ujian objektif ni. Kita kaji betul-betul apa yang boleh mendatangkan markah untuk awak. Dekat sinilah kita guru-guru penasihat ni akan bimbing kamu supaya kamu dapat markah kat situ. Jadi kamu bila dah campur, kamu boleh dapat pangkat corporal ataupun lance corporal. Okey, dekat situ kita nak tahu. Sebab itulah saya wujudkan grup Telegram tu untuk kita lepas ni saya boleh share ilmu-ilmu kemahiran kat situ juga. Contoh macam tali temali kan. Kat sini tahu tak apa tu tali simpulan manuk, bunga geti. Jadi kena tahu. Cuba buat. Jangan takut. Jangan tengok je kamu dah takut, kamu dah tak nak buat langsung. Tak. Cuba. Bila kamu dah cuba rupanya senang sangat. Bila kamu tengok memang senang sangat. Yang penting kita tengok video, kita mesti cuba, praktik. Lepas kita praktik, lepas ni saya beritahu kamu, di akhirnya Cikgu? nanti. Ya, ada soalan? Maaf mengganggu. Untuk tali temali tu, kena ambil untuk lance corporal, ujian kenaikan pangkat lance corporal tu, kena rekod video juga ke? Betul, semuanya kena video. Saya beritahu kamu semua yang saya bagi ni, semuanya kena video. Ada 4 ni. Kecergasan, kawat kaki, kerohanian, tali temali. Kena video. Ujian objektif saja kamu akan jawab secara online dalam masa 1 jam ada 50 soalan. Okey. Dia punya cara dia nanti, kamu akan hantar, dia akan ada satu link macam Google Form. Kamu kena isi link, contohnya kan video dia hantar link YouTube. Link YouTube ni kamu kena isi. Maknanya dalam link YouTube tu ada video kamu 4-4 ni. Kalau kamu nak faham sekarang tentang ujian kenaikan pangkat ni, 4-4 video ni dalam link YouTube tu. Jadi kamu kena isi dalam Google Form tu, kamu isi. Once kamu upload berjaya je, masa tu baru akan keluar ujian objektif dekat komputer. Okay, once kamu klik start je, masa 1 jam tu akan bergerak. Kamu kena jawab 50 soalan tu. Siap je 50 soalan, kamu tekan submit sebelum masa tamat. Maka ujian objektif kamu tu pun akan dihantar. Dekat situ dah dalam sistem nanti juri akan mainkan peranan menilai kamu punya video dekat situ dan juga markah ujian objektif untuk kamu melayakkan diri sama ada dapat lance corporal ataupun tak dapat apa-apa pangkat. Kamu dah faham dia punya flow dia macam mana ujian kenaikan pangkat ni nanti. Jadi saya beritahu tadi yang sebab kamu tadi sebut, sebab saya nak bagi kamu pemahaman tau. Saya faham. Kamu semua pun nampak, jangan nampak pangkat je, nak dapat pangkat je. Tapi sebenarnya ini berkaitan dengan ilmu juga. Tali temali ni kenapa penting saya sebut tadi. Contoh kamu dah belajar pasal tali bunga geti. Kan? Dia antara tali yang berlainan saiz. Kamu ikat macam mana kamu nak buka senang. Boleh juga nanti dia berada dalam kamu punya pengamalan dalam kehidupan seharian. Macam mana nanti kamu nak mengikat ni, nak ikat something dalam rumah ataupun tiba-tiba kamu dah bersemuka, nanti kamu boleh masuk hutan, kamu boleh nak ikat masa sesuatu, kamu dah ada ilmu tu. Kamu boleh pakai masa tu. Ini saya just bagi kamu bayangan supaya kamu nampak ilmu yang kita belajar hari ni, dia akan membantu kamu di masa depan. Dia akan membantu kamu di masa depan. Okey, baik. Ada apa-apa soalan tak lagi tentang ujian kenaikan pangkat? Kadek-kadek semua, saya nak tengok juga ada lagi soalan kat sini. Kita ada 35 orang dalam talian ni. Adakah apa-apa soalan? Jika tak ada soalan, cikgu fikir nanti kita boleh tamatkan lah kita punya sesi taklimat ni. Dan saya pun ada buat rakaman untuk sesi taklimat ni.
Jadi saya akan share rakaman ini dalam grup Telegram tu untuk rakan-rakan kita yang lain boleh menontonnya lah. Kan? Senang dalam Telegram ni sebab file dia tak besar ke macam mana kan. Jadi dia tak ada buat kita boleh hack. Okey, kalau ada apa-apa soalan jangan segan-segan untuk WhatsApp ke cikgu. Kashmira. Ya, saya Kashmira. Cikgu, saya tak ada grup Telegram. Grup Telegram tak ada Kamu daripada kelas apa ya? Kelas 4 amanah, cikgu. 4 amanah. Okey, tak apa Kashmira, nanti saya akan send semula link untuk masuk dalam grup Telegram tu ya. Okey, Dalam grup cikgu. 4 amanah. Terima kasih. Nanti kamu tekan link tu dan kamu masuk dalam grup Telegram tu. Okey, baik. Kalau tiada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Saya amat hargai kamu punya masa yang kamu berikan, yang kamu luangkan untuk bersama-sama dalam taklimat pada petang ini. Saya doakan agar semua murid dapat menyertai acara ini dan kita dapat mewakili sekolah, membawa nama sekolah kita, mengharumkan nama sekolah kita peringkat negeri dan juga kebangsaan. Saya percaya ada bakat-bakat di kalangan kamu ni yang terpendam, yang kita tahu kamu ni semua tak dapat kita congkil lagi. Inilah masa dia kita congkilkan dengan acara yang ada dan juga ujian kenaikan pangkat yang ada ni. Mudah-mudahan buat semua. Jadi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada guru penasihat yang bersama dengan saya dalam talian sekarang. Itu saya perasan tadi Cikgu Kamal, Cikgu Azura, ya, juga merupakan guru-guru penasihat TKRS yang ada dalam Sekolah Kebangsaan Bukit Tinggi. Cikgu Roslina pun ada. Cikgu Roslina, Cikgu Syamila. Okey, ni semua. Okey, terima kasih banyak guru-guru penasihat yang bersama-sama. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, jumpa lagi. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye kawan-kawan. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.